Nampak puasa tak nampak jalan, nampak sedekah pun macam sayang sangat. Sikit-sikit je di jalan Allah. Wak lebih kita sipang. Rasa piti banyak, rasa tenang. Sedap hatilah piti banyak. Tapi bila mati besok, baru tahu susah hatinya dalam kubur. Sebab tak banyak sedekah masa hidup dulu. Masa tu menyesalnya bapa duduk sayang. Bila mati Nabi sebut, apabila sesuatu mayat itu pergi ke kuburan, akan mengikutinya 3 perkara. Pertama, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amal solehnya. 2, akan pulang dengan segera, iaitu ahli keluarga akan tinggalkan kita. Anak yang sayang kita secara mana pun tak akan tunggu sampai 4-5 jam. Dah lapar dia baliklah, dah ngantuk penat dia baliklah. Suami kita lagi cepat balik. Sungguh ahli keluarga takkan tunggu kita. Harta pun akan pergi juga. Walaupun harta tu yang kita usahakan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun kita usahakan harta tersebut, tetap akan pergi meninggalkan kita. Ahli keluarga akan menikmati harta yang kita tinggalkan, tetapi kita akan menanggung hisab bagaimana harta itu kita perolehi, bagaimana harta itu kita belanjakan. Tapi orang yang kita tinggalkan sedang menikmati, kita akan melalui proses hisab yang panjang. Kecuali harta yang kita sedekahkan, kita betul-betul akan merasai nikmat kemanisan harta sedekah tersebut. Allahu Akbar. Pada jemaah muslimat khususnya, saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid Qaryah Batu Enam, Masjid Taqwa. Antara pengasas masjid ini Tok Ki saya. Orang panggil Ustaz Awajidin. Kenal tak? Orang lama mungkin kenal. Rumah depan tu ada orang kenal Hajah Rokiah. Orang panggil Cik Ngoh. Mak saya Fikriah binti Haji Awang. Anak pertamalah anak sulung. Tok Nyang saya Tok Guru Haji Abah. Kalau orang kenal, sekolah Tok Jiring tu pengasasnya. Tapi sekarang sekolah tu pun dah ditukar kepada sekolah Tok Guru Haji Abah. Betul kan? Sekolah Taqwa Batu Enam, Madrasah Taqwa Batu Enam, antara pengasasnya arwah Tok Ki lah, Ustaz Awan Jidik. Kemudian masa saya kecil, saya ingat ada setiap petang hari Menda, saya tak ingat hari Menda, tapi mak akan bawa pergi ke rumah Tok Ki. Ini cerita lebih kurang 30 tahun lepas. Bukan 30 tahun, 20 tahun lepas. 20 tahun, 25 tahun masa saya kecil-kecil, saya ingat. Masa tu subhanallah, masyarakat kita ketika itu tak ada majlis-majlis ilmu macam ni. Tak banyak ustazah tak banyak majlis ilmu, betul ke tak? 20 tahun yang lepas. Tetapi saya ingat rumah tu, rumah depan tu, rumah Tok Ki, rumah Tok, penuh muslimat mari dengar. Dalam rumah penuh, tak muat sampai ke jalan-jalan penuh. Bila Tok Ki ngajar penuh, tak boleh nak masuk. Rumah tu luas juga, tapi ramainya orang masa tu. Saya ingat Tok Ki saya diberi gelaran Ustaz Awang Tukul Besi. Sebab apa diberi gelaran Tukul Besi? Sebab dia tegah. Kalau benda khurafat, dia tegah ni khurafat. Kalau benda bid'ah, dia sebut benda ni bid'ah. Kalau benda bukan sunnah, dia marah orang buat. Dia tegah. Kalau cakap bab aurat, dia cakap straight. Dia tak fikir nak kecil hati ke, nak was hati ke, dia tak fikir. Orang sebut dia Ustaz Awang mana, Ustaz Awang Tukul Besi. Bukanlah dia ambil tukul, dia kata orang. Tapi istilah tu diberi gelaran. Maksudnya dia tak kira siapa. Orang tu orang kaya ke, orang ada pakat ke, siapa pun orang tu. Kalau benda tu tak betul, dia main katak je, dia main royak je. Saya tahu. Masya Allah. Macam mana ketegasan arwah Tok Ki bila dia jadi wakil rakyat. Mak saya cerita, walaupun ketika itu ada peluang yang banyak untuk dapat peluang mengumpul kekuasaan ataupun harta. Orang jadi wakil rakyat zaman tu. Tetapi mak kata Tok Ki tak tinggal harta.
Tak kita pernah ambil kesempatan untuk miliki tanah sana ke tanah sini, walaupun orang mari dengan tawaran, pelbagai tawaran. Walaupun jadi wakil rakyat hidup dalam keadaan susah. Mak cerita macam-macam tentang arwah Tok Ki. Allahu Akbar. Dan pada hari ini, saya cucu dia diberi oleh Allah peluang untuk menyampaikan di masjid yang pernah bersejarah ni. Dan saya juga daripada kecil sekolah Darul Taqwa, setiap kali Zuhur semayang masjid ni, daripada masjid ni kayu kecil sampai jadi 3 tikak gini. Allahu Akbar. Kemudian masjid ini pun samalah diasaskan juga di antaranya oleh arwah Tok Ki. Disambung perjuangan oleh arwah ayah saya. Dan saya percaya tempat saya duduk ni pernah diduduk oleh arwah Tok Ki dan arwah ayah saya. Kalau dulu bila saya balik kampung, saya daripada rumah saya akan dengar suara ayah saya menyampaikan kuliah subuh, kuliah maghrib, kadang kuliah waktu tarawih. Saya minta maaf daripada tadi memang saya sebut. Sebab saya tahu bagaimana sayang cintanya ayah saya pada masjid ni. Bagaimana arwah ayah jaga, bagaimana susah payah jerit perih nak bertahan masjid ni, nak besarkan masjid ni, Masya Allah, nak imarahkan masjid ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Kalaulah muslimin muslimat, orang yang nampak pada saya, Ustazah Hasma pandai cakap, Ustazah Hasma ada ilmu, Ustazah Hasma sekian-sekian, semua itu hasil didikan daripada mak saya Fikirah binti Haji Awang dan juga ayah saya Harun bin Ismail, dan doa datuk nenek moyang kita semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya tak ada apa-apa. Arwah ayah saya bersungguh suruh saya berhenti kerja dulu. Ngajarlah Hasma, ceramahlah, ngajarlah. Kita ada ilmu, ambil peluang. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi saya nak ucap terima kasih yang menganjurkan program pada hari ini pun. Adik-beradik, sepupu-sepupu tadi tu, Linda sepupu saya, tadi tu adik ipar yang jaga masjid, antaranya namanya Zaifah, Zepah saya panggil. Tu pun sepupu, Masya Allah, Allahu Akbar, ahli keluarga belakang sini. Tapi Masya Allah, memang betul-betul lah kuliah yang terakhir, walaupun dalam tempoh 2 hari je ni, buat pengumuman dalam 2 hari ni, persetujuan baru akhir ni, saya malu nak bagi cadangan. Memanglah masjid Sapapa ke mana-mana jepuk, saya malu nak bagi cadangan. Saya nak ada peluang aja sini. Saya malu, saya tak layak duduk sini. Saya tahu masjid ni ramai tok guru mai ceramah sini. Tok guru wah hebat, semua pernah ceramah sini. Saya tahu saya tak layak. Tapi 2 hari yang lepas bila sepupu kata ni, saya kata insya-Allah, insya-Allah, Allahu Akbar. Jadi saya nak ucap terima kasih banyak-banyak di atas peluang yang diberikan. Lepas habis je majlis ni, kami pun dah siap-siap dah akan bertolak balik Seremban. Dan syukur alhamdulillah, Allahu Akbar, di atas peluang dan kesempatan yang diberikan. Memang kita semua rindu pada mak ayah kita, betul tak? Rindu tak ke mak ayah belaka? Rindu. Mak ayah duduk mana dah? Dalam kubur tak? Betul tak? Kita rindu wajah dia, tapi kalau kita bayang wajah, kita boleh nampak. Kita boleh bayang lagi senyuman ayah kita, mak kita. Ingat tak masa kita kecil, kita tak ingat ibu-ibu sekalian, masa kita kecil dulu kita tak pandai bercakap lagi. Tapi mak ayah kita lah yang ajar kita sambil pandai cakap. Suruh sebut makan, suruh sebut minum, suruh sebut Allah, suruh sebut la ilaha illallah. Ajar kita daripada tak pandai semayang, pandai semayang.
Wak kita pandai cakap ni sebab mak ayah kita ajar satu patah sampai kita pandai cakap lengkap. Tapi bila kita dah besar, kita jawab, kita lupa mak ayah kita lah yang ajar kita sampai pandai cakap. Lepas tu bila mak ayah kita tua, kita malah nak layan dia cakap. Kita rasa macam buang masa contohnya, padahal dia rindu nak dengar suara kita. Masa kita kecil, kita tak pandai jalan, mak ayah kita buat dukung kita. Sakit pinggang dukung kita. Lepas tu ajar kita jalan, piping, mak ayah kita piping. Siapa boleh pandai jalan, siapa boleh lepas, siapa boleh berlari. Bila dah boleh berlari, kita pergi jauh daripada mak ayah kita. Kita pergi jauh. Masa kita kecil, kita tak mau makan, mak ayah kita kejar kita. Mak ayah kita kejar kita, nak suruh kita makan. Tapi learning kadang-kadang orang tua dok lalu makan, anak marah. Makanlah, dok makan lapar, patutnya sokok lah. Tapi mak ayah kita pujuk kita, suap, perisikan. Saya hari tu ada pergi Jambangan, ada pergi tandas RNR. Saya dengar seorang anak tepik ke mak dia dalam tandas. Mak, cepatlah sikit, orang tunggu lama dah ni. Saya nampak mak dia bila keluar daripada tandas, orang tua. Masa kita kecil, kita dok pandai jalan, mak piping, selur pun mak dok marah. Mak kita cium kita masa kita kecil, bukan pipi je, sampai kaki cium. Busuk pun kita masang susu cium. Kita kadang nak cium orang tua, wak bang kita tak berapa nak cium. Wak basuh kita, mak ayah kita lah wak basuh kita. Allahu Akbar. Jadi sekarang mak ayah dah tak ada. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita jadilah anak yang solehah, bukan anak yang mengantarkan dosa pada mak ayah kita dengan dedahkan aurat. Siang mak ayah kalau kita dedah aurat lagi. Kita hantarlah amal-amal soleh kita. Kita mari dengar ni pun mak ayah kita dapat bahagian pahala yang sama. Kita sedekah, antaranya Nabi SAW bersabda, di padang mahsyar kelak ada hamba Allah yang bertanya kepada Allah, ya Allah, daripada mana banyaknya pahala amal ni, sedangkan aku beramal sangat sedikit di dunia dahulu. Lalu Allah menjawab, ini adalah istighfar anak-anak kamu. Ibu-ibu sekalian, kita istighfar pun sapa kepada mak ayah kita. Begitu juga dengan amal soleh kita yang lain. Masya Allah. Kalaulah hari ni kita nangis sebab kita nak jaga mak ayah kita, nak jadi anak yang baik, dulu kita jahil. Ustazah saya dulu dan jaga mak ayah. Dulu saya perangai udah, saya mak saya meninggal, barulah saya berubah, contohnya lah. Jadi jangan susah hati. Mak ayah kita sangat memerlukan lebih daripada saat kita hidup. Lebih saat dia hidup, lagi perlukan kita saat setelah dia mati. Sebab sekarang mak ayah tak nak buat apa dah dalam kubur, tetapi mereka tetap dapat doa anak yang soleh. Iza mata bani Adam, bila mati anak Adam, inqata'u amalu illa min salas, akan terputus segala amal, pahalanya akan terputus kecuali 3 perkara. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladun salih an yad'ulah, doa anak yang saleh yang mendoakan. Allahu Akbar. Jadi sekarang saya minta kita semua tadah tangan sekejap. Tadah tangan, lepas semua barang, mula dengan bismillah, lepas tu puji Allah, tu selawat pada Nabi. Saya tambah doa. Saya nak doa masing-masing. Sebut nama mak, sebut nama ayah, sebutlah nama Tok nama siapa kita nak sebut, nama suami dah meninggal ke, anak dah meninggal ke. Dan kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, di rumah Allah, di majlis ilmu pula. Semua ni sedang berkumpul waktu mustajab, tempat mustajab. Minta sungguh-sungguh Allah ampunkan mak ayah kita, jadikan kubur mereka taman syurga.
Hadiahkan ya Allah, tempat catatlah nama mak ayah kita sebagai ahli syurga. Kita anak-anak semua, dan mintalah apa saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulalah, subhanallah, mulalah. Masing-masing berdoa, masing-masing semua. Ambil masa lebih kurang 2-3 minit. Tutup mata, doa molek, bayang wajah mak ayah. Cuba bayang wajah mak ayah masing-masing. Bayang dia tengah senyum. Bayang tangan dia tengah depa ke kita, tengah lapangkan tangan dia nak peluk kita. Bayangkan mak ayah kita. Allahu Akbar. Rindu sangat ke mak ayah kita ni. Nak jumpa semula kat syurga. Sebut ke Allah, ya Allah, aku rindu mak ayah. Rindu nak cium tangan. Rindu nak peluk. Rindu suara mak ayah. Rindu dekat arwah suami. Rindu kat anak-anak. Rindu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta sungguh-sungguh, ya Allah, jadikan kubur mereka taman syurga-Mu, ya Allah. Angkat azab kubur, ya Allah. Angkat hisab yang berat, ya Allah. Ya Allah, hadiahkanlah kepada mereka syurga-Mu, ya Allah. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.